Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi atmim bil khair, Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhrij sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasir. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada hari ini, pada pagi ini kita dapat sekali lagi meneruskan kuliah kita ulangan, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kebiasaannya kita memberikan kitab ambil wakil ini tebal ni 10 tahun tak habis. Jadi oleh kerana Tuan Haji Halim kita minta juga saya menguraikan tajuk yang telah diberi pada kuliah subuh pagi tadi di Keras. Jadi untuk memberi peluang pula tuan-tuan yang tak dapat hadir di pagi tadi di sana, teruskan di sini pula. Tajuknya ada ciri-ciri orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Ada 10 ciri-ciri orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Memang kita diminta berdoa, Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba ma yuqarribuni ila hubbik. Ya Allah, aku mohon padamu supaya aku menyintaimu dan menyintai orang-orang yang menyintaimu, dan menyintai apa-apa amalan yang boleh mendekatkan aku supaya menyintaimu. Boleh faham ke? Boleh sikit. Ya Allah, aku mohon kepadamu supaya menyintaimu, supaya kita kasih kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengasihi orang-orang yang mengasihimu, dan menyintai apa-apa amalan yang boleh mendekatkan aku menyintaimu. Yang pertama, minta supaya dikasihkan Allah Ta'ala. Yang kedua, kasihkan orang-orang yang mengasihi Allah, para rasul, para nabi, para ulama, para orang-orang saleh dan sebagainya. Sayangkan kepada mereka. Dan mintalah supaya disayangkan kita dikasih kepada amalan-amalan yang boleh mendekatkan diri kita kepada untuk mengasihi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita begini, Allah pesan dalam Quran, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan oleh Muhammad, sekiranya kamu kasihkan kepada Allah, ikutlah akan daku, ikut Nabi itu, yuhibbukumullah, nanti Allah akan kasihkan pula kepada kita. Wa yaghfir lakum dzunubakum, bukan kasih saja, Allah ampunkan dosa. Itu kasihkan Allah Ta'ala. Hadis juga Nabi menyebut, ala inna unasan yadkhuluna jannah majana. Tahukah tuan-tuan begitu, ada orang-orang yang bakal masuk syurga percuma. Kata sahabat, siapa pula Rasulullah? Qala man kana fi qalbi mithqala habbah min hubbil ulama. Orang-orang yang ada sedikit dalam hatinya sayangkan ulama.
jadi boleh masuk surga percuma je. Tapi dia sayang juga lah. Sayang ulama tak semayang pula. Jadi dalam hadis yang sama, ala inna unasan yadkhulun nar majana. Ada pula orang-orang yang bakal masuk neraka percuma. Siapa ya Rasulullah? Man kana fi qalbi mithqal habbah min bughdil ulama. Iaitu orang-orang yang ada sedikit perasaan hatinya benci dengan ulama. Jadi pertama tadi kasihkan Allah. Allah kasihkan kepada kita. Bila Allah kasihkan kepada kita, sedang masalah. Dan Tuhan sayang. Bila Tuhan sayang kepada kita, apa saja permohonan kita kan akan diterima. Dalam hadis kursi Allah berfirman, dia kata apa? La yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Sentiasa hamba aku dekat dengan aku dengan membuat yang sunat-sunat sampai aku sayangkan kepadanya. Dan setelah Tuhan sayang, fa idza ahbabtu, kalau aku sudah sayang kepadanya, kuntu sam'u allazi yasma'u bihi, yang didengar itulah yang aku dengar, wa basarul yusubi, yang dilihat itu yang aku lihat. Mana apa yang kita kata, itulah Tuhan kata. Tuan baca buku Hang Tuah, apa dia kata? Apa kata Hang Tuah, itulah kata Raja. Dan Raja sayang, apa Hang Tuah kata, Raja ikut je. Maknanya sini, kalau apa yang kita kata, Allah Ta'ala akan makbulkan apa yang kita kata. Kalau tuan-tuan dengar cerita, salah satu cerita lah, Tok Kenali dulu. Tok Kenali waktu di pondok, budak-budak mengaji, dia memang bangun awal. Tok Kenali bangun awal. Dia bangun awal, dia wirid kat surau tu, melompat anak murid bangun. Tuan budak bangun lah. Satu hari anak murid pula bangun awal pada Tuan Bulu. Awal pada Tok Kenali, dia pergi surau, dia wirid pula, ikut suara Tok Kenali. Itu tiru suara Tok Bulu. Dia tengah-tengah tiru suara ni, dia buat dajal nak ke kawan dia lah rasanya. Bangun Tok surau, tengok anak pun buat dajal. Apa dia kata? Tak pakai guys. Maka tak pakai lah budak tu sampai ke tu. Apa yang dia marah sikit tu je lah, tak pakai agak itu je, pakai sikit je, sampai sudah tak pakai orang pun. Ini maknanya apa yang dikata, itulah yang dikata oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah dia. Apa kata hukama pula? Kalau kita menyintai Allah, kalau kita menyintai Allah Ta'ala, maka orang-orang yang dicintai oleh Allah akan menyintai kita. Maknanya kalau sayang kepada Allah, orang-orang yang sayang, orang-orang yang dikasihi oleh Allah akan sayangkan kepada kita pula. Ramai jadinya. Allah Ta'ala bersayang, orang-orang yang sayang pun sayang pula kepada kita. Dan kalau kita menyintai pula orang-orang yang disayangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita pula akan membuat sesuatu, akan beramal dengan sesuatu yang dicintai oleh orang-orang yang dikasihi oleh Allah. Maknanya para ulama, para nabi, rasul, apa amalan dia buat, kita pun suka beramal apa-apa yang diamalkan oleh para orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebabnya dalam Allah menyebut yuhibbunahum hubbillah, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang kafir itu sayangkan berhala macam juga mereka sayangkan kepada Allah. Sama tak? Berhala pun sayang, Allah Ta'ala pun sayang juga. Walladzina amanu, orang-orang beriman, asyaddu hubban lillah, kasih
tersangat-sangat kasih kepada Allah. Orang beriman utang. Itu sebabnya Nabi Ibrahim AS digelarkan Khalilur Rahman, Khalilullah. Khalil mana kawan. Orang tanya bagaimana Nabi Ibrahim ini mendapat martabat lebih daripada orang-orang lain. Yang pertama, dia mengutamakan Allah daripada yang lain. Yang kedua, dia kalau makan, dia tak pandai makan seorang, dia kena cari tetamu. Nabi Ibrahim jalan berbatu-batu, cari orang nak ajak makan rumah. Itu Nabi Ibrahim. Dulu kata telefon, kaki lah kawan. Sekarang tak payah kaki lah, telefon je. Member sebelah, kita datang rumah ya, ada kali 3 biji. Tapi kita lah, Allah Ta'ala bal tu'thirul hayatad dunya, bahkan kamu utamakan hidup dalam dunia. Sedangkan kita tak lalu. Sebab kita masjid termasuk masjid tidak sunat berjabat tangan, melainkan sembahyang sunat dah terhenti dulu baru salat. Dulu kita tak alam, baru manusia. Itu undang dia. Tapi penundang ni pun nak ikut payah. Saya pun tak boleh buat kan? Bila masuk masjid orang salam, ulur juga lah. Tak ulur dalam, alah action kita. Susah kita. Saya ingat guru saya dulu gitu. Saya ingat ni masuk masjid orang salam, yang dia ya. Tu cara. Maknanya tu agaknya orang banyak faham situ, mungkin tak masalah. Sekarang ni kita di mana-mana banyak orang yang sembahyang mana. Jangan yang dengan ceramah, jangan. Dia hukum ini banyak orang tidak tahu. Remeh dia hukum ni. Itu tidaklah haram, tak. Lebih afdal menjauhkan Allah dulu. Ada benda-benda yang kita sekiranya masalah makan kita juga. Sekarang kita hidang lah. Orang berdakaman, mana dulu? Makan dulu ke makan dulu? Makan dulu. Ini siapa dulu? Kalau tak dulu ke makan dulu ke? Ikut hukum tadi kan kena sembahyang dulu. Tak, ini Nabi pesan. Nabi kata kalau dah letak hidang, orang bukan makan dulu. Ikut hukum. Nabi pesan, idza uqimatus solat, idza udiya asya' wa uqimatus solat. Letakkan hidang, orang pun kawan. Nabi kata makan dulu. Itu ikut arahan Nabi. Pasal Nabi faham kita ni manusia biasa. Kalau kita makan, kalau kita sembahyang dulu, makanan dah hidang depan mata, kita makan memang tak sembahyang sudah. Yang dipikir tahu apa kan. Tiba-tiba kucing berlalu depan, tak sembahyang kita. Habis. Jadi sama tak tidur. Orang pun azan Zuhur, asar ke, mata mulai menentuk, naik tidur dulu. Tu. Mengapa kita nurunkan dunia? Tak, itu arahan. Pesan kalau mengantuk, waktu sudah masuk, tidur dulu. Dengan syarat waktu masih panjang. Janganlah waktu zuhur kat habis dah 30 minit. Tidur pula. Ini kaedah. Maknanya mengambil yang lebih penting daripada yang penting, mengambil yang lebih utama daripada yang utama. Umpamanya kita nak sembahyang sunat, ada orang untuk pinta Assalamualaikum, tetamu datang, tinggalkan sunat dan menyambut tetamu datang. Sembahyang utama, menyambut tetamu lebih utama. Tak boleh kata ibu betul orang sembahyang Assalamualaikum. Kita isteri nak operate, suami nak ke umrah, tangguhkan umrah tu, duit dari beristeri untuk nak buat perubatan tu. Kalau kata ni ibu orang Mekah tak dapat, habis duit. Tak. Macam mana orang mau nak Mekah? Perempuan mau. Dia kata orang nak semayang, sakitlah suami tu, payah muak lah. Maka dia tak tahu
jaga suami tu lebih afdal daripada sembahyang di masjid. Tu orang perempuan ingat. Dia nak sembahyang masjid tak dapat, muntah, demam lah, nyampah buat orang tu ni. Tak mampu pula dia. Itu silap. Dia jaga suami lebih afdal daripada sembahyang masjid. Itu sebab Nabi pesan orang-orang perempuan jangan ditegah ke masjid, tetapi main rumah lebih afdal. Tegah tak boleh. Sayyidina Umar, isterinya kaji ke masjid itu, kaji. Dia nak tegah tak boleh, tapi dia tak suka sangat isi ke masjid, orang ramai dah macam tu. Nak tegah tak boleh. Apa dia buat? Sembahyang subuh dia pergi ke masjid, sisi tadi. Bila balik, dia balik cepat-cepat. Sayyidina Umar duduk di tepi gelap tu, isteri dia pun lalu dengan pakai pudah dia cuci duit, dia peluk isteri dia peluk, dia cabut lagi. Balik rumah dia mengadu hal, tadi saya balik sembahyang masjid, kata isteri dia ada orang peluk saya. Abu Salam itulah nak kena masjid lagi. Teknik dia nak larang tak boleh. Nabi jangan larang. Itulah mana kita mengambil mana yang utama dan mana yang paling utama. Ya. Sama juga kita ada orang nak minta sedekah, isteri kita pun nak pakai duit. Mana dulu? Isteri dulu. Isteri dulu. Ada orang suka derma, isteri tak ada duit, macam tu. Isteri dulu. Sebabnya memberi isteri duit kepada banyak daripada beli orang lain. Mana isteri dulu, orang lain kemudian. Yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka tanya kepada Muhammad, apa yang patut mereka belanjakan? Qulil afwa, yang lebih. Tak lebih tak payah, keluar dulu. Keluar dulu baru orang lain. Itu kata. Mana isteri itu diutamakan. Pahala pun lebih daripada 700. Bila orang lain 700 pahala, isteri kita lain pahala, banyak daripada orang lain. Baliklah perempuan minta suami bang 900 pahala. Itu kata. Itulah dia sebagai mukadimah bab cinta kepada Allah. Cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita pun minta supaya kita ni meminta Allah. Kita minta biar hati kita kepada Allah Ta'ala. Tetapi tidaklah bermakna meminta Ta'ala tinggal dunia. Salah pula. Mengambil dunia pun seperti kasihkan Allah Ta'ala juga. Maka apakah tanda-tanda, ciri-ciri yang menunjukkan yang kita ni sayangkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Apa dia? Ciri tanda dia. Yang pertama dia kata menyintai firman Allah Subhanahu wa ta'ala, menyintai firman Al-Quran, merenungkan Al-Quran, membaiki hati kita. Quran, cintakan Al-Quran. Kita baca, terenungkan maknanya dan amalkan isi kandungannya. Sedikit pun tidak ada pilihan. Tak boleh pilih pun. Apa Allah kata? Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu rasul ayakuna lahul khiyar min amrihim. Tidak boleh. Tidak boleh orang beriman dengan perempuan apabila Allah dan Rasul telah buat keputusan nak pilih-pilih. Tak boleh. Apa arahan, apa perintah Ta'ala, tak boleh pilih. Setengah orang pilih. Bayang dia boleh buat, bayang dia boleh buat, puasa dia boleh buat. Bukan kaum wanita. Dia banyak orang perempuan ni sembahyang, tapi yang sebagai tutor tu payah. Ada seorang dermawan rajin derma. Apa dia kata? Ustaz, cakap saya ni, Ustaz, walaupun saya tak sembahyang, sudah tu dia mengaku pun lah. Dia
Dia mengaku pula tu. Memang dia kerja derma. Walaupun saya tak kemayangkan, tapi saya suka derma ni. Memang dia suka derma. Masa Aceh baru ni, dia belikan telkung saja, telkung. Berapa banyak dia tu. Berapa bakul dia beli. Nak hantar ke Aceh. Telkung dia hantar, duit lagi, sejadah lagi. Hantar ke Aceh. Tapi dia tak bayar. Mekah dia pergi, umrah pergi. Tudung tak pakai. Dia pilih-pilih mana dia senang. Sekarang senang dia banyak orang kali. Sekarang senang. Tokar pun banyak, 8 pun berada. Dia senang. Jadi maknanya dia umrah pergi, mayang ikut umur dia. Sekah dia lagi. Kan boleh? Tak boleh. Tak boleh pilih-pilih. Hukum taklah ni yang wajib ikut, yang sunat ikut sekadar mana yang kita boleh buat. Ada orang jenis boleh, dia hukum taklah ni pilih-pilih. Itu ada orang yang semayang buat, tapi berjudi tak tinggal. Dia tak pilih. Dia tak tinggal judi. Dia semayang dan mungkin nombor dia. Nombor ada. Waktu dia sujud, jatuh nombor. Jadi maknanya bila bangun, langsung balik. Ada jenis dia pergi. Saya ingat ni kawan saya dulu gitu. Tiap-tiap bulan dia surau. Setiap bulan dia jemput saya. Dia jemput. Satu hari jemput tanya lah, Ustaz, bulan ni bila ceramah? Keluar buku dia, buku ceramah dia, diary dia. Keluar nombor tu pun. Tapi saya pun tak nampak. Dia boleh. Dia boleh panggil ceramah dulu. Meninggalkan maksiat dia tak boleh. Ada orang jenis dia boleh buat dua-dua. Hukumnya kita ni, Quran kita baca, merenungkan isi dia, amalkan kandungannya sedikit pun. Jangan kita ragukan perintah. Perintah ini, perintah ini. Ada orang yang dia tak boleh ikut. Dalam bab hukum, yang sunat dia kata, Pak tu minggu masa taktum. Yang sunat ni buat sekadar mana yang kita boleh buat. Wajib tak boleh. Wajib tak boleh aja. Kalau yang sunat, setakat mana yang boleh dengan sunat. Kalau semayang malam pokoknya, semayang 2 rakaat je, cukup lah. Itu 1 rakaat cukup tak. Itu yang boleh tu, yang sanggup buat. Yang fardu tak boleh. Isyak, saya isyak tak boleh, mengantuk lah, buat 2 rakaat tak boleh. Tak boleh nak pilih-pilih. Yang wajib. Tapi yang sunat boleh. Dia tak larat tak apa. Dia memang tak larat. Dia mesti faham hukum. Macam satu pengantin baru nak kahwin, nak nikah, kata Pak Imam boleh mengucap 2 kalimah syahadat. 2 kalimah syahadat. Oh, 2 kali. Sekali tak boleh. Ingat dia 2 kalimah tu 2 kalimah. Lidah 2 kali. Sekali tak boleh. Tak faham dulu 2 kalimah. Nyanyi 2 kali kan. Itulah. Tak boleh pilih. Buat perintah. Sebab dalam bab warak, ada bagi warak adil dia panggil. Dan warak salim. Warak salim ni maknanya yang wajib dibuat, yang haram ditinggal. Warak tu. Masih dianggap warak. Mana wajib dibuat, sunat tak buat. Yang haram tak buat, makruh dia buat. Itu panggil warak. Warak yang pakai rendah. Warak dan warak salim. Yang kedua warak adil. Maknanya yang haram dia tinggal, yang makruh pun dia tinggal. Yang wajib dia buat, yang sunat pun dia buat. Maka dia warak adil. Ibarat yang warak mutakin yang tinggi sekali. Kita ambil warak sedikit dulu. Yang ketiga, warak yang syubhat dia tak ambil. Sikit pun tak ambil. Tapi yang tinggi lagi, warak dia walaupun tak ada apa-apa pun dia tak buat. Memang tak ada hukum, tak ada haram, tak ada makruh, tak ada syubhat, itu pun dia tak ambil. Itu tinggi.
Cepat. Umpamanya kalau kita berjalan di bandar-bandar, kita berjalan kan bawah koridor, bawah jalan-jalan di bandar-bandar kan, jalan bawah atap koridor. Jalan tu apa hukumnya? Tak ada hukum. Orang kedai pun tak marah. Orang kedai marah tak lalu bawah bawah atap. Orang kedai tak marah. Tak ada undang-undang nahan pun. Itu pun dia tak nak. Dia takut tidak mendapat kebenaran demi tuan kedai. Merak tinggi tu. Macam rumah kita ada lampu kan? Untuk khidmat elektrik, luar ada lampu jalan tu kan? Lampu kerjaan. Kita buka lampu tu, kita hinggap, masuk cahaya ke dalam rumah kita. Dia tutup langsing, tak nak pakai. Pasal itu orang lain punya. Macam boleh kan? Itu tinggi tu. Warak tinggi tu. Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dia jumpa satu nota yang ada, satu kertas itu, dia ambil saja, dia tak salin. Pasal dia takut salin orang tanpa kebenaran. Macam boleh tak? Macam kita di tanah orang tumbuh cepaku dalam kebun ni, main kelambing pun tak marah. Ataupun tumbuh cendawan, usul tanah kerjaan, boleh tak? Boleh. Siapa? Kalau tak ambil pun memazih. Dia tak ambil, takut tidak mendapat keizinan. Itulah dipanggil yang tinggi martabat. Apa nama kata? La yablughul 'abdu darajat taqwa hatta yada'a ma la ba'sa bihi hadran mimma bi ba'as. Tidak sampai seorang hamba itu derajat warak taqwa, muttaqin, sampailah ia meninggalkan sesuatu yang tak ada apa-apa. Dia bimbang-bimbang kalau ada apa-apa. Boleh faham ke? Faham ya? Tak sampai derajat sehingga ditinggalkan benda yang memang tak ada hukum apa-apa. Hukum tak dosa apa. Dia takut juga kalau sekiranya ada masalah-masalah yang akan datang. Mari kita baca dari sejarah seorang pemuda dalam sungai. Put lapar sungguh. Tiba-tiba mengalir sebuah biji apple ke delima ke. Dia ambil, dia makan satu kali punya. Ini buah siapa pula yang aku makan? Dia pun sudah takut, pun dah lapar. Buah tu dah hanyut, ya halal lah kan? Dah hanyut, tak makan pun hanyut juga. Dia sudah takut. Makan satu kali kunyah je, dan kunyah sekali kopak gitu gigi dia. Dia sudah takut. Dia mengulu mencari siapa punya buah yang dimakan. Apple tak silap. Dalam jumpalah siapa nama? Sokok buah apple tadi di sungai. Agak orang ni dah punya kan. Orang punya kan. Pergi jumpa tuan pokok. Saya dah makan buah apple tuan yang hanyut. Agak tuan punya lah. Saya tidak halal. Saya tidak halalkan, melainkan awak bekerja di sini selama 7 tahun. Tu bayangkan, biji apple tak habis 7 tahun bekerja. Dia takut bekerja 7 tahun. 7 tahun bekerja. Kalau kita berjalan lah, biji tak jauh dia, tinggi tu tak sampai. Bekerja 7 tahun, cukup 7 tahun. Cukup 7 tahun. Kata tuan punya pokok tadi, sekarang saya belum halalkan lagi buah yang awak makan, saya tak halal, melainkan awak hendaklah berkahwin dengan anak saya. Tapi malanglah si awak, mata tak ada, tangan tak ada, kaki tak ada. Tak apalah, dia kata, kalau tuan tak halal saya takut, kahwin-kahwinlah, buta-buta lah. Mata pun tak, kaki tak ada, tangan tak ada, mata tak ada, air tak pening kita. Kalau kita payah tak pun nikah.
Dan nikah tu tengok ada pula mata dia. Mata ada, tangan ada, kaki ada. Lari keluar dia, anak dia. Tanya bapak ibu, macam mana ada kat mata dia kata. Ni orang lain buat silap. Tak, anak saya itu mata tidak pernah melihat yang haram-haram, tangan tidak pernah buat yang haram-haram, kaki pun tak buat. Kenapa ni? Akhirnya dapat anaknya, sayalah anaknya Syekh bukan jalani. Itu sejarah. Maknanya ceritanya terlalu berhati-hati dalam masalah halal haram. Jadi anak dia lahir, habis. Itu dia. Jadi maknanya kita menyintai Al-Quran dan isi kandungan. Itu saya pesankan juga dulu. Lepas Quran kita baca, satu lagi sekurang-kurangnya 100 ayat sekurang. Yang kedua menyintai Rasul alaihi wassalatu wassalam, para rasul, dan lebih lagi menyintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baca sejarah Nabi Muhammad tu, akhlak dia, apa yang betul diikut, apa yang betul ditauladani, akhlak dia, cara hidup dia semacam lemah lembut dia, tawaduk dia, takwa dia, wara' dia sebagainya, ikut. Baca sejarah Nabi tu, sejarah dia. Kalau dia tidur, ini tak ikut, matanya pejam, hati dia tidak tidur. Tanamu ain wala yanamu qalbuh, matanya tidur, hati tak. Itu Nabi raja tidur tak ni, Nabi kalau lepas subuh dia tidur balik, lepas tahajud tidur balik, dia pegang ini. Maknanya itu tidur sementara. Jadi kita nak belajar, kita belajar bangun awal. Kan saya pesankan dulu, kita baca innal ladzina amanu wa sholihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula sampai habis. Ada baca doa, ya Allah, ya Tuhanku, gerakkan aku, bangunkan aku pukul 4 pagi. Besok tepat 4 pagi kita pun tersedar. Tahulah kita doa kita dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah. Mana kalau nak tahu doa kita ni Allah Taala makbulkan, cuba amalkan ayat ini dan kita mohon kepada Allah. Baca dulu. Saya pesankan tuan, baca ni jadikan amalan. Jangan bawa tidur bawa nak baca, tak. Ayat baca 40 hari. Baca ulang. Nak tidur malam, jam tak kunci. Jangan kunci. Tepat pukul 4 kita bangun. Klik. Tengok jam 4. Betul tak? Kalau tak bangun juga pukul 4 tu, salah baca dah tu. Itu cara. Baru tahu dia doa kita makbul tak makbul, senang sangat. Mungkin doa yang kita ahli itu tak tahu, kabul tak mana kita tahu, kan? Minta Allah tak ampunkan dosa kita, minta rezeki yang luas, tak tahu lagi rezeki dapat bila. Yang jelas itulah tu. Maknanya itu terus tahu. Malam kita tidur baca innal ladzina amanu wa sholihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna hawala. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla tanfadi kalimatu rabbi walau ji'na mithlihi madada. Qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum wahid wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Subhanallahul azim. Ya Allah Tuhanku, bangunkan aku pukul 4 pagi. InsyaAllah pukul 4 bangun. Ya Allah, aku 4:30 bangun. Tapi syaratnya kalau celip mata, jangan sambung, tak boleh kan? Celip awal ini sambung. Tahulah kita rupanya doa kita dimakbulkan oleh Allah SWT. Senang sangat. Menunjukkan Allah Ta'ala ni, kita minta lah.
takkan dimakbulkan. Yang lain tak tahu kita minta sihat, tak sihat-sihat lagi ni, rupanya tak sayangkan kita, ditangguhkannya sihat kemudian supaya kita dapat pahala banyak. Pasal kalau kita sakit, Allah bagi pahala selama kita sakit itu, dapat pahala ibadat. Ya, jadi ikutlah Nabi ni. Nabi apa yang betul ikut. Yang mudah ikut Nabi ni, dia sembahyang banyak. Terus sahabat tanya, ya Allah, beritahu aku amalan-amalan yang boleh masuk surga ni apa benda? Apa nama dia? Inni ala nafsi bikasratis sujud. Tolonglah aku. Tolong lagi pula untuk dirimu. Apa dia? Bikasratis sujud, memperbanyakkan sujud. Banyak sembahyang. Kalau kita boleh memperbanyakkan sembahyang, ada harapan lah surga. Jadi saya tambahan lah. Yang fardu lah 17 rakaat, 17. Tambahlah zuhur 2 rakaat. Subuh 2. Zuhur sebelum sudah 4. Dia berapa dah? 6. Asar 4. Banyak orang sembahyang 2. Afdal ni 4. Dia berapa? 2, 4, 6, 10. Lepas maghrib 2, 12. Lepas isyak 2, 14. Witir 3, 17. Sama 17 rakaat. Jadi sembahyang waktu 17 rakaat. Kan? Sembahyang sunat 17. Jadi 34. Satu hari baca Fatihah 34 kali. Ada orang huri pula lagi 6 kali baca, 40 kali baca. 40 kali 30 bulan 1,200. Setahun 14,400. Kalau 10 tahun 140,000, kan banyak. Kalau 20 tahun 280,000 kali baca. Tak ada orang jemu lagi baca Fatihah. Ada orang jemu. Saya dah lama dah jemu dah sini. Tak lama lagi tu. Yang kedua. Yang ketiga. Yang ketiga, menjauhi larangan, menjauhi segala larangan dan segala batasan dan rasa marah kalau dilanggar syariat, dilecehkan syariat, menghina syariat Islam. Yang ketiga, yang Nabi perintah ikut aja, yang Nabi larang berhenti je. Itu mudah. Maknanya kita ni, kalau kita nak tahu kita ni sayang Nabi ke tak, sayang ke Allah ke, kita tak, apa tanda? Boleh tak kita tinggalkan larangan, laksanakan apa yang diperintah? Kadang-kadang susah betul. Yang diperintah tu susah. Pasal manusia ni dia suka melawan arus. Naik pasal gerak. Itu lawan. Maknanya bila Allah Ta'ala perintah, kita buat. Yang larang, itu dia buatnya. Perangai dia. Dia sedap gitu. Jangan anak kita lah. Anak kita, bila banyak pokok, dia boleh turun, dia naik lagi. Turun, naik dia. Naik, turun dia. Tabiat manusia. Jadi apa selarangnya, baik haram maupun makruh, maknanya sensitif sikit hati tu, ada ghirah, cemburu sikit. Allah Ta'ala suka cemburu. Apa cemburu tu? Allah Ta'ala tak suka hambanya membuat yang haram-haram. Tak suka. Kita pun bukan sekadar kita suka, kita pun tak suka orang lain membuat perbuatan yang haram. Rasa nak marah. Jadilah ada. Itu yang ketiga, yang keempat. Rasa berbahagia rasa. Kalau kita ni dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, rasa berbahagia. Kalau kita boleh beramal,
lebih daripada biasa. Rasa macam bukan wali, macam wali juga. Maksud wali kita rasa bila kita boleh membuat sesuatu yang tak perintah, dicintakan kepada Allah, itu masuk dengan wali lah tu. Tapi bagi orang kita Melayu adatnya, dia tahu wali tu ada kelebihan, boleh jalan gaib, terbang di udara, boleh dia zuhur sayang di Malaysia, asal sayang ke Mekah. Tak mesti. Pasal wali ni tak semesti ada karamah dia. Ingat kaedah ya, tiap wali itu ada karamahnya. Nah, karamah itu ada pada wali, tetapi tidak semesti wali itu ada karamah. Faham ya? Karamah itu ada pada wali, tapi tidak semestinya wali itu ada karamahnya. Jadi karamah ini satu kelebihan yang Allah beri kepada hamba yang bersifat wali. Tapi tidak semestinya tiap-tiap wali itu ada karamahnya. Dan wali pula la yu'raful wali illa wali. Tidak kenal wali itu melainkan wali itu. Kenal sesama dia. Kita kenal wali itu kerana ada kelebihan saja. Orang tahu. Tetapi ada wali yang umum biasa. Wali biasa je. Tak ada kelebihan apa-apa. Tapi dia ni orang yang berilmu, beramal sepenuhnya, dan doa yang makbul oleh Allah SWT. Itu wali saja. Jadi kita ni, kalau kita ada amalan-amalannya, doa kita makbul oleh Allah SWT, termasuklah wali, termasuklah golongan wali. Janganlah kita rasa seorang asalnya wali pula aku rasa. Nangis pada seorang, dia apa nama? Syok sendiri. Tengok ada gaya wali pula aku. Tak tahu kita. Itu dia. Yang penting wali yang dua. Wali dipanggil muktasib, wali ghair muktasib. Maksudnya wali yang berusaha beramal, akhirnya dia dapat anugerah Allah Ta'ala. Ada orang tak, dia beramal biasa je, dapat anugerah tak? Allah Ta'ala punya anugerah. Nabi tak, Nabi tak ada usaha beramal, buat beramal, jadi Nabi ni Nabi anugerah. Wali ada yang anugerah, ada yang merasakan pada amalan. Itu kata wali kan ada peringkat yang tinggi, walau bagi sampai peringkat dipanggil Sultan Aulia, Sultan kepada para wali. Dia nombor satu. Syekh Abdul Jalani itu Sultan Aulia. Semua wali-wali itu Abdul Jalani lah nombor satu. Title dia kan di peringkat dia Naqib, Autar, Abdal, Ghaud, Kutub, Atab dan Sultan Aulia. Jadi maknanya itu pilihannya. Memang cubaan dia banyak. Syekh Abdul ni banyak cubaan dia. Dia tengahnya beramal tu, dengar suara. Terang menderang rumah dia. Terang menderang rumah sebelah jalan ni. Lampu tak ada, terang. Dengar suara. Wahai Syekh Abdul Qadir, sekarang engkau mendapat derajat makam martabat yang paling tinggi di sisi Allah. Dan sekarang engkau tidak perlu lagi sembahyang. Jika tak payah, cukuplah apa yang kau buat sekarang, dan engkau diampunkan oleh Allah Ta'ala dosa. Dapat suara itu. Tak payah sembahyang lah, tak payah sembahyang. Syaitan dia tu, peranjat syaitan tu. Apa itu? Aku sesatkan para ulama ini ramai macam ini. InsyaAllah jalan ni tak ada buat apa dia. Dia tahu itu si syaitan. Pasal apa? Dia mengajak tak payah sembah tak lah. Pasal apa? Martabat dah tinggi, tak payah sembah payang lah. Itu bila kerjaan ini dia faham dah gala-gala syaitan dia di mana. Wah, dah tu dah sembahyang kuat, tak payah sembahyang lah. Ya sekarang kan ada orang yang beramal tak payah sembahyang, dia niat je lagi.
Ada syarikat yang kalau dia beramal tak payah sembahyang. Tak payah ke? Jadi orang sembahyang kulit aja. Kami nak isi. Tak payah sembahyang lah. Dia dapat kulit. Isi tak perlu. Mana dia anggap orang sembahyang tu kulit saja. Dia dah isi. Maknanya itulah syaitan ni. Jadi kita apa sebut kita apa masalah tadi, yang ketiga ialah mana ni? Tersadar hormat menjadi wali. Yang keempat menjuru kebaikan dan mencegah kemungkaran. Okay? Agreement yang tepat tadi keempat sudah kan. Yang pertama minta salam, yang kedua minta rasulnya, yang ketiga menawi larangan, yang keempat merasa hormat kalau dapat kelebihan dari Allah, yang kelima menyuruh kebaikan dan mencegah kemungkaran. Mana kita kalau boleh buat, tak mestilah dengan ceramah, pergi jumpa budak-budak dan muda pakai rantai leher nampak berhenti pun agak. Yang dulu ni kalau budak yang jaga pam minyak tu kesubang sekolah tu, mungkin pandai lah kita nak tegur dia kesubang. Jadi maknanya kita dapat mencegah. Tapi mencegah orang ni, nak mengajak orang buat meninggalkan maksiat ni bukan mudah. Kita mudah mengajak buat baik, mudah. Mencegah payah. Kawan kita balik ke Padang. Apa masalah Padang? Di sana dia ramai orang yang negara ni orang dia banyak. Raja bagi rantai lagi, orang lelaki mas. Tak apalah, kita pun pengantin lelaki pakai rantai lagi nikah. Dia sampai nak angkat nikah, Pak Imam kata nak angkat nikah ni buka. Mana buka waktu angkat nikah kan pasal lagi dia berdua. Sedangkan kalau hukum memakai rantai leher angkat nikah sah, tak salah. Haram je kan. Tak kena mengena rantai tu dengan akad nikah tu. Akad nikah tak sah juga. Tinggal lagi perbuatan tu haram. Kan tadi kan istighfar lah. Dalam masa istighfar dia buat maksiat dalam masa istighfar tu. Itulah Pak Imam buka tu lah. Dia kata tak apa, bahasa akad nikah kan kalau balik dia boleh suruh. Mana hari itu nak angkat nikah, nak masuk alam baru, dia buat maksiat pula. Tak payahlah rantai leher itu, tak payah. Itu kaedah dia. Maknanya dia haram mestilah. Tapi dah bila jadi pengantin baru ni dia halal belaka. Halal. Tapi pengantin tu rantai leher dia pakai, semua dia pakai. Tapi dia pakai keris dua di kanan. Actionnya keris tu. Penakut nak mampus. Sebenarnya bila angkat nikah, sirih makan, sirih. Tak tahu manis ke penakut ke apa. Manis, sirih makan. Angkat, menggeletar dia. Sebabnya kata Pak Imam pening nak angkat nikahkan pengantin. Dia tak jawab. Aku nikahkan, akan nikah sana. Maka lah orang kenal. Ya, saya nikahkan tuan lagi. Dia nikahkan tuan lagi. Suka lah tuan lagi tu. Habis. Yang keenam, bergaul dengan orang-orang yang saleh, mintai orang-orang yang baik-baik. Bergaul dengan orang-orang yang saleh.
Sebabnya Nabi pernah bersabda, dia kata apa? Arba'un min sa'adatil mar'i. 4 kali seorang boleh berbahagia. Apa dia? Antakuna zawjatu salihah. Yang pertama, mendapat isteri yang salihah. Tanda-tanda bahagia ada 4. Pertama, mendapat isteri yang salihah. Apa tanda isteri yang salihah ni? Yang pertama, kalau dipandang muka isteri itu menenangkan hati suami. Dia pandang muka isteri itu lapang hati. Tengok muka isteri bulu mata tu, isteri mesti berakhlak, bersopan di hadapan suaminya. Sopan yang paling bersopan. Yang sikit marah dengan, yang menyakitkan hati suami, sikit jangan. Ya. Pertama. Yang kedua, wa yakuna auladu abrara. Anak-anaknya baik-baik belaka. Yang ketiga, wa yakuna khulata'u sholihin. Yang ketiga, kalau rapat dia orang-orang salih belaka. Yang lain sekali, wa yakuna rizqi baladi, rezeki dia berada dalam negeri sendiri. Kalau kita bekerja di luar negara, dia malah sedap, gaji mahal, kita negeri orang. Orang Melayu pun dah sebut dah, negeri emas negeri orang, negeri hujan emas negeri orang, hujan batu sendiri. Sedap kita ni je lah. Ni kan ikut ni sebab orang muda, dengan hujan batu tu buat apa? Baik pergi negeri emas. Memanglah seronoknya negeri sendiri juga. Betul sebabnya Nabi sebut rezeki kita berada dalam negeri. Pertama, isteri yang salihah. Yang kedua, anak yang baik. Yang ketiga, kawan-kawan baik-baik. Kalau apa-apa itu yang baik belaka. Yang keempat, rezeki dalam negeri. Yang ke memperbanyakkan amalan sunat. Memperbanyakkan amalan sunat. Amalan sunat mungkin banyaklah. Banyak benda yang dibuat. Umpamanya kalau sembahyang, sunat lah. Sunat ni banyak. Sunat rawatib ada, sunat duha ada, witir ada, sunat tahajud ada, istikharah ada, sunat hajat ada, macam-macam sunat. Tasbih ada. Mana yang boleh buat. Mana tentang kita mengasihi Allah Ta'ala, memperbanyakkan sembahyang. Daripada itu yang tinggal. Banyakkan sunat. Saya pesankan bayar muakkad jangan tinggal. Bayar sunat muakkad. Pamunya sembahyang sunat sebelum subuh. Muakkad. Apa nama kita? Raka'atul fajri khair min ad-dunya wa ma fiha. 2 rakaat sembahyang sunat fajar itu lebih baik daripada dunia dan isi kandungannya. Jangan tinggal. Tinggal saya sunat subuh. Kalau dah kita berfikir sampai dia orang pun nak kamar, tak sempat nak sunat subuh, kita boleh buat selepas subuh. Ini bukan sunat lepas subuh ni. Sunat sebelum subuh tadi dia tangguhkan buat selepas subuh. Hukumnya digalakkan. Syaratnya memang kita biasa buat sunat tu lah. Pergi masjid orang nak sembahyang dah perlu, tak boleh nak sunat. Yang mengaji orang situ nak sunat, tak boleh sunat. Hari itu orang mengaji sunat. Dan habis semua terus sembahyang. Kan tak dapat kan apa namanya yang sunat kali imam dah mendirikan subuh tadi.
Sama asal juga, asal sama. Kita tangguh. Nak ceritakan bahawa afdal sunat sebelum subuh. Ini kalau buat surau lah. Lepas saja kita sembahyang apa nama tu? Sembahyang subuh, kita boleh sembahyang sunat lepas subuh. Kita sampai tak boleh sembahyang, 4 orang sembahyang subuh, tangguhkan sunat tu lepas solat subuh. Tu buat. Tapi kalau dia takut timbul fitnah, jangan buatlah, buat di rumah. Dia tengok sembahyang bulan lepas subuh ni. Tak mengaji ke? Dia kata kita mengaji pun dia tak mengaji. Takut takut syarat Tuhan. Takutlah kamu kejahatan tomahan orang. Orang ke tomah kita tak mengaji macam buat. Kira-kira orang cek salah ataupun orang ada masalah, semua masalah. Satu hari saya pergi sama buat masjid, jauh lah. Sampai orang dah habis bayar maghrib. Jadi mungkin kalau saya sembahyang maghrib isyak mereka makan masa pula. Sembahyang jamak takhir. Lepas isyak saya bangun sembahyang. Rupa ada orang perhatikan saya sembahyang. Lepas tu habis sembahyang, tengok dia tu sampai kamu dia ulang sembahyang isyak. Menunjukkan imam tak sah sembahyang. Kan lari tajuk. Saya tak sembahyang, saya sembahyang isyak lepas maghrib. Habis isyak saya memang dia jawab takhir. Dia kata saya sembahyang 2 rakaat. Tengok ustaz sembahyang isyak 2 rakaat. Imam memang tak sah. Kebetulan orang kampung marah imam tu. Dia syarat kena buat saya tu main jamak, dikatakan sembahyang maghrib, nak sembahyang isyak ulang. Tak sah ni imam. Kampung tu dah berkelahi dah. Kena gaya. Dia tomah lah. Ustaz. Gitu. Saya sunat kamu juga. Kalau dah terlajak subuh lewat, kita main sunat lepas subuh. Di rumah tak boleh buat lah. Ini dengan imam. Lepas subuh dengan sunat tak boleh. Kita buat sunat dulu, subuh baru sunat subuh. Ini kes-kes di masjid. Imam dah mendirikan subuh, kita boleh tangguhkan yang sunat itu selepas apa nama? Selepas subuh. Bukan dipanggil tu, itu tetap qabliyah. Tapi dibuat selepas itu sebagai menghormati. Itu pendapat orang lain. Ya. Dan yang selanjutnya ialah mendahulukan cinta zat, bersiap sedia menemui Allah. Apa hal akhirat dulu masalah. Yang ke-9, taubat yang ikhlas. Taubat yang ikhlas. Taubat yang ikhlas, taubat sungguh, bukan taubat main-main. Ada orang bertanya soalan, boleh tak kita bertobat tapi kita takut besok buat pula. Dia takut nak tobat, dia membang besok buat pula. Baik yang tobat. Tidak, kita anggap jangka panjang, jangka pendek. Maknanya kalau aku tobat hari ni, aku nak berhenti lah. Tiba-tiba besok dia buat lagi. Tobat lagi mana tu? Tiba-tiba terbuat lagi, terbuat. Kita bisa anggapkan bahawa selepas kita buat maksiat ni, bimbang-bimbang besok, entah mati dah apa, tobatlah balik. Memang hukum tobat belum tobat, tapi kita cuba tobat juga. Tanda-tanda tobat terima oleh Allah tak buatlah. Mudah. Tanda-tanda tobat terima oleh Allah SWT, kita tidak mau buat lagi. Lupa terus. Tanda tobat taklah. Kan seorang untuk tobat buat lagi, belum terima.
Yang ke-10 yang akhir sekali ialah bercita-cita untuk mati syahid. Ya. Kita harap mati biar syahid. Syahid ada 3. Syahid dunia akhirat 1, syahid dunia 1, syahid akhirat 1. 3 syahid. Syahid dunia akhirat perang fi sabilillah, semata-mata Allah, kerana Allah SWT. Mati dunia pun dapat, akhirat pun dapat. Dunia dia tak dapat, dia tak kena mandi, tak kena dapat, tak kena sayang. Akhirat terus masuk surga. Bagi syahid dunia akhirat. Syahid dunia perang juga dia, tapi bukan naklah, kerana jawatan, kerana harta rampasan dan sebagainya. Bagi syahid dunia tak kena apa, akhirat belum tahu. Dan akhir kali syahid akhirat, dunia tak dapat apa-apa, akhirat dia dapat. Dunia dia kena mandikan sembahyang kapan siap-siap, tapi akhirat dia tak dapat balasan saksa, tak dapat. Dosen kesenangan di saat ini dunia akhirat, dunia dan akhirat. Alhamdulillah. Sebab kita mesti berazam untuk dapat peluang mati syahid. Sekarang tak pernah perang. Dulu perang lagi takut, sekarang tak apa, tembak mati habis. Dulu nak pakai parang, pakai pedang, pakai tombak, pakai panah, pakai keris. Susah. Orang lupa ramai yang berebut nak mati. Macam kita baca doa, baca sejarah Hanzalah tu. Hanzalah dia angkat nikah petang tu, malam tengok ramai orang. Mana ni? Ramai-ramai pergi perang. Terus terjun, ikut perang. Mati dia. Allah. Ini bukan malam tu, dia dekat subuh. Begitulah berebut. Orang nak mati berebut. Kalau kita lihat sejarah sahabat di perang, mereka umur rendah-rendah pun berebut nak. Budak-budak muda dia menjengkit, dia nampak macam orang tinggi. Orang berebutkan nak mati, berebut nak mati. Sebabnya bila tentera Islam pergi ke negeri China, nak perang di China tu, panggil menghadap Raja China, menghadap. Dia orang Islam dah pun tak ada faham. Kami datang ni bukan untuk mati, bukan untuk hidup. Kami datang ni untuk mati. Tak ada main dia. Surrender di China tu. Islam ni pergi bukan untuk hidup, dia untuk mati. Berebut mereka nak. Macam seorang ayah, seorang anak. Kata ayahnya, banyak pergi biar pergi. Undi nama anak naik. Kata bapaknya, jangan pergi. Ayah, nama saya ni ayah. Yelah, aku tahu tu Poi lah, tu Poi. Tak boleh. Tak boleh ayah. Yang lain-lain boleh tolak asuh ayah. Syurga tak tolak asuh. Nama naik mana? Kecuali ke syurga. Tu dia nak pergi tu. Kalau kita macam ayah nak pergi, ayah pergi lah. Orang tu pergi. Satu orang ni kakinya berat sebelah. Nabi tak payah pergi, anak-anak tak pergi. Ia suruh aku nak pergi juga. Tak apa, dia kaki kau berat sebelah. Tak suruh, kaki aku je, tangan aku boleh. Tangan aku boleh. Pergi di perang, mati dia. Macam Ja'far bin Abi Talib, adik senani, pergi perang Mu'tah. Perang Mu'tah, dia buat benda tu. Perang Macam tak sangat ni, putus sangat ni. Dia hebat, dia disambut ni. Kata tangan kiri pula. Wah, cantik lagi. Kepit pula. Itu Ja'far betul tu. Ja'far ni dipanggil Ja'far At-Tayyar. Maknanya akhir besok Tuhan ganti dia dengan kepak. Terbang sana kemari. Tayyar tu kuburnya di Mu'tah, di Jordan. Kubur Ja'far. Itu kesnya. Dia meninggal di Jordan tu. Nabi kata, isna'u li Ja'far ta'aman fa innal mauta yusri'u. Tolong buatkan makanan untuk keluarga Ja'far ni. Isteri makan, isteri makan, anak-anak. Pasal mati itu menyusahkan dia.
Susah isteri tu kan, tak ada orang lagi dia lagi, tu masaklah untuk dia. Itu kaedah mengelui tu. Maknanya orang lain tolong masakkan bagi dia makan. Kan balik pula kita masak bagi orang lain makan. Kan balik. Yang kira orang yang ketika meninggal suami tadi kan sedih, tak larat nak masak, tak apa, orang lain tolong masak bagi makan. Kalau lagi dengan suami, dia akan masak bagi orang lain makan. Balik. Jadi kita buat undang baru, nak nuri ni, nurilah. Jangan kita buat peraturan 3 hari, 7 hari tak payah. Nuri-nurilah dengan tuan. Besok jumpa dia hari yang meninggal. Anda meninggal menuju semua. Tak payah. Habis. Begitulah dia 10 ciri-ciri orang yang mengasihi Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah kita jumpa bersama yang akan datang. Wallahu a'lam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم نور بالعلم قلوبنا واستعمل بطاعتك أبداننا وخلص من الفتن المحل أسرارنا واشغل من اعتبار أفكارنا وقنا شر وسوء الشيطان وأجلنا من يرحم حتى لا يكون له علينا سلطان وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Taqabbalallahu minna. Doa ya untuk besok. Ila hadrat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bismillahir rahmanir rahim, jaddatin syaitan minna wal muslimin wal muslimin khususan ala hadiniyah al-Fatihah. A'udzu billahi bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ولا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا ربنا يا ربنا يا ربنا لا تدعنا في مجلسنا هذا ذنبا غفرته ولا أمن إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا شفيته ولا فقيرا مسكينا إلا غفرته ولا ضالا إلا هديته ولا جاهلا إلا علمته ولا عبدا إلا خذلته ولا ميتا إلا رحمته ولا امتحانا إلا نجحته ولا امتحانا إلا نجحته إلا نجحته ولا اختبارا إلا نجحته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة فيها رضا ولا فيها صلاح إلا قد أسرتها وشرفت وما في صالحة أعمالنا يا مولانا يا رب العالمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. إياك وإياك نستعين اهدنا صراط الذين آمين يا الله آمين يا رب العالمين. وتقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم الغفور الرحيم. اللهم افتح على فتوح العارفين وارزقه فهما لكم إلهاما الملائكة المقربين برحمتك يا الرحمن الرحيم. اللهم نور قلوبهم بهدايتك كما نورت الأرض من الشمس الراحمين. دعوة فيها سبحانك اللهم وتحية فيها السلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين.